Apa? Tengah buat apa? Tengah basuh baju. Tengah baca buku lah. Ni, buku ni. Okey, kejap. Okey, nak tahu sangat kan pasal buku ni kan? Okey, jom kita tengok video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk segmen Story with MPP kali ni, Ana akan review sebuah buku yang bertajuk Boy vs Girl. Tapi sebelum kita straight pergi dekat review ni, jom kita tengok dulu sedikit biodata penulis. Okey, jadi buku ni ditulis oleh seorang penulis yang bernama Naimah B. Robert. Nama asal Naimah B. Robert ni adalah Thandon Normally McLaren. Beliau lahir pada 19 September 1977 di Leeds, iaitu salah satu bandar di England. Tapi beberapa tahun lepas tu, beliau berpindah ke Zimbabwe dan membesar di Zimbabwe. Beberapa tahun selepas tu pula, Naimah kembali ke England untuk masuk ke universiti dan melanjutkan pelajaran di England. Pada tahun 1998, kalau anda tak silap, Naimah ni telah pun convert kepada Islam, iaitu menukarkan nama beliau yang asal iaitu Tendo kepada Naimah. Dan Naimah juga dikurniakan 5 orang cahaya mata, 3 lelaki, 2 perempuan. Tetapi pada tahun 2015, suami Naimah ni telah pun meninggal dunia dan meninggalkan Naimah bersama 5 orang anaknya. Okay, jadi kalau nak tahu, suami Naimah ni lah yang banyak mendorong Naimah untuk menulis buku-buku, terutamanya buku-buku yang berkaitan dengan agama. Okey, selain daripada buku-buku fiksyen macam buku ni, ada banyak lagi buku-buku lain yang Naimah tulis, iaitu buku-buku gambar ataupun buku non-fiksyen. Dan ada juga buku-buku beliau yang dipublishkan atas nama asal beliau, iaitu Thandon McLaren. Jadi kalau nak tahu pasal lebih lanjut pasal Naimah, boleh je check media sosial beliau, sama ada Instagram, Twitter ataupun Facebook. Dan kalau nak tahu, Naimah juga ada YouTube channel, boleh je search dekat YouTube Naimah B. Robert. Nanti akan keluarlah video-video beliau bagi talk, macam motivational talk dan sebagainya. Okay, jadi selain daripada itu juga, Naimah adalah seorang book coach yang mana memberi guidance kepada penulis-penulis yang baru nak menulis. Okey, nak kata hebatnya Naimah B. Robert ini adalah beliau telah pun menerima sebanyak 25 dan ke atas lah award dalam penulisan. Memang hebat lah. Kalau ikutkan hampir semua buku yang tulis beliau telah pun memenangi award. Dan selain itu juga beliau adalah founder kepada Sisters Magazine, iaitu magazine ataupun majalah yang berkisahkan tentang yang mengetengahkan tentang wanita-wanita Muslim di Europe terutamanya. Okay, jadi selain daripada itu juga, buku beliau yang paling best selling, iaitu From My Sister's Lip tu juga telah pun banyak dibicarakan, didebatkan dan sebagainya di serata dunia. Memang hebatlah Naimah ni kan. Jadi tak rugi pun kalau antum-antum semua ataupun kalau ada maklimah-maklimah yang menonton kan, boleh cari buku-buku Naimah B. Robert ni. Sebab buku-buku Naimah B. Robert ni bukannya hanya kepada remaja dan kanak-kanak, tetapi boleh juga kepada orang dewasa. Sebab apa, yang penting adalah isi yang diketengahkan di dalam setiap buku Naimah tu sendiri. Okey, cukuplah kita sampai sini. Kita kenalkan penulis buku ni yang Ana nak review ni. Okey, jadi jom kita straight kepada buku review ni. It's Ramadan. Twin brother and sister Faraz and Farhana are 16, and this year they have big plans. Such big plans. It was all going so well until their old lives came back to claim them. Oh yeah, Michael, I can feel ya. They be staring at my throat like it's unfamiliar. I'm a Muslim, a slave of Allah, nothing realer. Islam will solve your problems, why this world to kill you. When I leave for the grave, shit no tear. Just to tell my janazah and send me a prayer. Think up on my thoughts, lying in my bed, fasting for Ramadan, still on my breath. Take my faith too serious, you hate me. Siraj should be in your iPod, not Jay-Z. Yeah. I just wanna be a Muslim. I just wanna be. Buku yang dipublishkan tahun 2010. Ada sebuah teaser nak promote buku tu.
Wow, menarik kan? Ana tak pernah lagi jumpa orang yang promote buku dia guna sebuah video ataupun sebuah teaser macam yang Ana tunjukkan tadi. Jadi Ana rasa ni salah satu daya tarik kenapa ramai orang di serata dunia ni suka dengan karya-karya Naimah. Jadi Ana rasa tak rugi pun untuk kita kalau kita kenali Naimah ni dengan lebih baik dan kita cuba untuk baca karya-karya dia. Jadi untuk teruskan video ni, jom kita terus kepada book review. Okey, kalau kita tengok dekat video yang saya tunjukkan tadi, kita dapat tengok yang buku ni ada dua karakter ataupun watak, which is Farhana and Faraz. So Farhana dan Faraz ni adalah adik-beradik kembar yang mana kedua-dua mereka ni berumur 16 tahun dan mereka dilahirkan dan dibesarkan di tapi mereka ni berada dalam keluarga Pakistan. Semua ayah mereka adalah orang Pakistan yang berpindah ke London dan ada juga saudara mara mereka yang lain yang berpindah ke London juga. So kalau kita tengok daripada awal cerita sampai habis buku ni, kita dapat tengok yang Farhana dengan Faraz ni ada personality yang karakteristik, which is Farhana ni seorang yang kita kata gifted lah. Dia suka akademik and then dia aktif ke curriculum. Dia seorang yang peramah, pandai bersosial, dia pun banyak join debat dan sebagainya. And then kalau kita tengok Faraz pula, dia ni lebih kepada seorang yang pendiam. Dan kalau dalam kelas pun dia tak dapat markah yang macam orang lain dapat rendah lagi kiranya kan. Okay, so tapi subjek ni yang mana yang dia selalu semangat lah untuk masuk, which is seni. Sebab Faraz ni dia minat dan ada bakat dalam seni dan kadang-kadang cikgu dia pun selalu tentang dia punya karya seni dia. Fun fact, Farhana dengan Faraz ni dia pun pergi sekolah yang berbeza. Jadi semakin dia pun membesar, dia pun semakin tak rapat antara satu sama lain. Tetapi ada satu benda ni yang buatkan dia pun ni makin rapat, which is adalah azam dia pun untuk bulan Ramadan pada tahun tu. Iaitu dia pun ni nak sama-sama belajar dan amalkan Islam dengan sebaiknya ataupun dengan betulnya dalam kehidupan mereka. Dan satu lagi adalah macam mana dia pun nak mengharungi dia pun punya home environment, yang mana keluarga dia pun ni, keluarga Pakistan dia pun ni yang meletakkan budaya di atas agama. Maksudnya keluarga Pakistan ni dia pun ni lebihkan budaya daripada agama. So, selain daripada watak Farhana dengan Faraz, ada lagi satu watak yang Ana rasa penting untuk kiri the whole story buku ni kan, which is adalah makcik dia, iaitu Aunty Najma. So, Farhana dan Faraz ni rapat dengan Aunty Najma, and Aunty Najma ni adalah satu-satunya orang dalam keluarga Pakistan mereka yang meletakkan agama sebelum budaya. Kalau macam orang lain kan meletakkan budaya sebelum agama, tapi Aunty Najma ni seorang dia je yang meletakkan agama sebelum budaya. So, disebabkan Farhana dan Faraz ni rapat dengan Aunty Najma, so dia pun ni banyak terpengaruh lah oleh Aunty Najma tu sendiri. So, tu Ana rasa tu satu benda yang baik lah sebab dia terpengaruh dengan benda yang baik. Okay, so untuk kronologi cerita buku ni, kita mulakan daripada awal, which is masa tu sebelum Ramadan. So sebelum Ramadan ni banyaklah masalah-masalah yang berlaku, which is kepada Aunty Najma sendiri. Iaitu Aunty Najma ni bagi tahu the whole Pakistani family yang dia nak kahwin dengan seorang mak saleh, orang putih yang mana bukan orang Pakistan. So disebabkan keluarga dia pun ni meletakkan budaya sebelum agama, so dia pun macam kecam Aunty Najma tu. Sebab dalam budaya dia pun sepatutnya seorang perempuan Pakistan perlu berkahwin dengan seorang Selatan. So disebabkan dia jadi tampaklah masalah yang diletakkan kepada pun dia punya masalah sendiri, which is yang bernama Malik, which is dia suka itu, and then Malik tu pun suka kan disebabkan satu peristiwa yang jadi dia rasa macam dia perlu lupakan Malik. Okay. Dan Faraz pun ada masalah sendiri, which is sebelum Ramadan ni disebabkan dia tak pandai bersosial, and then dia rasa dia tak diperlukan ataupun dialu-alukan di mana-mana. Dia join satu street gang, kalau kita panggil gangster lah, gangster jalanan. Bayangkan gangster, budak-budak macam bayar sekolah menengah kan jadi gangster. So dia join street gang tu. So disebabkan benda tu lagi banyaklah masalah yang berlaku. Okay, jadi ini adalah kronologi sebelum Ramadan yang mana mereka ni masing-masing ada masalah sendiri. Okay, tadi tu kronologi sebelum Ramadan. Okay, kalau dalam Ramadan pula apa yang berlaku? Okay, jadi disebabkan bulan Ramadan ni dia pun ni banyak di-guide ataupun dibantu oleh Aunty Najma. Jadi dia pun ni semakin membaik lah kita katakan. Kalau macam Farhana ni dia mula pakai tudung, walaupun sebenarnya mak dia tak bagi sebab mak dia tahu kalau macam dia kena ejek ataupun dia kena bully kalau dia pakai tudung, so mak dia tak bagi. Tapi disebabkan dia faham agama tu sendiri yang mana sebagai seorang perempuan dia wajib menutup aurat, jadi dia pun start pakai tudung. And then Faraz pun ada perkembangan, which is dia ada jumpa seorang
So artis, bukan artis yang berlakon tu, tapi artis yang buat seni ataupun yang buat art dekat masjid. Jadi perkembangan watak tu memang menarik lah rasa dalam buku ni. And then Aunty Najmah pun banyak bawa Farhana dengan Faraz ni pergi ke tempat-tempat untuk diperkembangkan lagi ilmu mereka. Jadi kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni sebenarnya banyak benda yang berlaku. And then ada juga satu peristiwa yang mana disebabkan Faraz ni kan dia join street gang. So dia ada satu masa tu dia terlibat dengan dadah dan sebagainya. So benda tu memang benda tu adalah salah satu daripada climax dalam buku ni. So memang patutlah kan kalau nak tahu lagi lebih lanjut, Antuna semua kenalah baca sendiri kan. Tak mahu spoiler habis-habisan, nanti tak best kalau nak baca kan. Okay, and then dekat chapter last sekali ada satu peristiwa yang memang kalau sebagai Ana sebagai seorang pembaca memang tak expect benda tu akan berlaku. Dan tak ada siapa pun nak benda tu berlaku. Jadi kalau nak tahu benda apa yang berlaku tu yang buatkan kita rasa macam apa benda ni kan. Okay, so kenalah baca buku ni. Okay, try lah beli buku ni, cari kan. Okay, jadi itu je untuk overview daripada cerita buku ni. So kita nak tengoklah pros and cons sikit daripada buku ni. Okay, so kita dah nak habis dah video ni, which is kita dah sampai dekat pros and cons daripada buku Boy vs Girl ni. Okay, jadi kita tengok pros dulu. So yang first kali pros yang anda dapat daripada buku ni adalah buku ni tackle isu-isu yang sebenar, which is isu-isu tentang remaja, isu-isu tentang budaya tu. Jadi kalau kita tengok contohnya macam Farhana dengan Malik, so dia punya ada perasaan kat each other. Tapi benda tu tak salah pun sebenarnya, sebab kita ni sebagai manusia normal, kita ada perasaan suka dengan orang yang berlawanan jantina. Cumanya pilihan kita selepas tu lah membezakan kita betul ataupun salah, yang membuatkan kita betul ataupun salah. Okay, jadi dan yang keduanya, contohnya Faraz yang terlibat dengan street gang ataupun gangster nah menunjukkan masalah-masalah ataupun isu-isu remaja yang ada sekarang, yang mana ni dekat Europe, okay? Dekat Europe yang mana dia punya banyak sebenarnya umur-umur macam kita ni yang terlibat dengan jenayah-jenayah. Jadi kalau satu part yang anda baca yang mana budak-budak perempuan umur-umur 14-15 tahun ni kan, dia pun ni selamba je kan keluar pakai pakaian yang tak sepatutnya, and then ikut lelaki dan sebagainya. So I rasa benda-benda macam ni bagus lah dibangkitkan dalam buku ni, sebab benda-benda tu adalah benda-benda isu yang sebenar, isu yang memang ada. So I rasa benda tu memang salah satu benda yang bagus lah untuk dinaikkan dalam cerita-cerita macam ni. So yang keduanya adalah table turns ataupun yang ada satu yang mana ada cakap tadi, yang mana Farhana ni nak pakai tudung, dia insist nak pakai tudung walaupun mak dia tak bagi. Sebab selalunya kalau kita macam dekat negara kita yang biasa kita nampak adalah yang parents yang macam paksa ataupun suruh anak-anak dia menutup aurat, ikut agama dan sebagainya. Tapi kalau dalam cerita ni dia terbalik. Farhana tu pula yang dia nak pakai tudung walaupun mak dia tak bagi. So I rasa benda tu memang menarik lah, sebab benda tu memang ada. Benda tu tak mustahil pun sebenarnya berlaku, dan benda tu memang adalah sekarang ni kan. Okay, dan yang ketiga adalah watak ataupun cerita kedua-dua watak ni seimbang, yang mana dia walaupun mereka ni ada dua watak utama, so cerita dia seimbang. Tak ada dia cerita pasal Farhana lebih daripada Faraz and Faraz lebih daripada Farhana, tapi cerita dia seimbang. So lepas dia cerita pasal Farhana, dia cerita pasal Faraz pula, and then Farhana balik, and then Faraz. So benda tu seimbang. So tak adalah kita sebagai pembaca ni rasa macam tergantung dengan cerita satu watak utama kan. Okay, dan yang last sekali adalah ni buku English. Jadi kan adalah English yang senang untuk kita faham. So macam kalau kita ni belajar basic English pun kita boleh faham walaupun kita baca. And kalau boleh kata dalam 80% macam tu addition kita faham, and 20% lagi tu cap sikit kan, tambah okay. Apa salahnya kan? Okay, so kita teruskan kepada cons. Okay, cons yang anda dapat dalam buku ni, yang first kali adalah hanya major karakter ataupun watak utama yang ada perkembangan. Contohnya macam Farhana dengan Faraz, mereka je ada perkembangan, which is daripada mereka sebelum Ramadan, daripada mereka tak mengamalkan Islam dengan sebetulnya, sampailah Ramadan mereka dah mula untuk berubah dan sebagainya. Tapi watak-watak sampingan lain, macam kita ada macam gang street gang yang diikuti Faraz, which is ketua dia kita panggil Scrooge. Watak tu nama Scrooge. So Scrooge ni dia ada cerita pasal Scrooge, tapi dia macam tak ada perkembangan sangat pasal watak dia. Jadi tu macam sepatutnya boleh diceritakan ataupun develop lagi lah watak Scrooge ni, sama ada dia berubah ke ataupun dia tak berubah ke. So benda tu anda rasa masih boleh patutlah diceritakan. Tak boleh lah biar dia tergantung macam tu kan, macam dia kurang lah kita punya attention dekat watak-watak minor macam tu. Okay, dan yang kedua adalah
tentang budaya Pakistan sendiri. Okey. Anda faham apa yang diketengahkan dalam buku ni pasal culture ataupun budaya orang Pakistan sendiri. Tapi dalam research anda ataupun anda tengok daripada review-review orang lain, pembaca yang lain, yang mana mereka ni adalah orang Pakistan, yang mana ada beberapa faktor dalam buku ni yang kurang betul lah, which is macam first kali tentang perkahwinan. So sebenarnya dalam budaya Pakistan ni, dia pun tak diwajibkan pun kahwin antara lelaki Pakistan dan wanita Pakistan. So benda tu memang jadi isu lah untuk pembaca daripada Pakistan sendiri. And then kedua adalah meletakkan budaya sebelum agama. So orang-orang Pakistan sendiri atau pembaca Pakistan sendiri, mereka ni dah admit yang sebenarnya benda tu tak betul pun, sebab itu terletak kepada keluarga masing-masing. Tapi dalam keluarga dalam buku ni, dia pun meletakkan culture atau birth religion. So rasa tu valid lah untuk digunakan dalam cerita ni. And then last kali untuk culture Pakistan ni adalah salah satu peristiwa yang mana dia pun ni iftar. So dia pun wanita-wanita dalam keluarga Pakistan dia pun ni kena serve lelaki dulu, suami-suami ataupun lelaki-lelaki yang adalah dalam keluarga tu. Tapi sebenarnya tak betul pun, sebab dah iftar tu makan sama-sama lah. Macam mana boleh kita nak serve orang lelaki dulu and then baru orang perempuan makan. So kena berbuka sama-sama. So tu sendiri di review oleh orang pembaca Pakistan sendiri yang anda baca lah. Okay. Dan yang last kali adalah cerita yang agak susah untuk difahami. Okay, so sebab apa susah difahami? First kali sebab dia ada banyak watak. So macam watak utama ada dua, which is Farhan dan Faraz, and then ada lagi Aunty Najmah, and then ada lagi watak mak dia, ayah dia, saudara mara yang lain. Lepas tu ada lagi street gang yang ada nama masing-masing, and then ada lagi kawan-kawan Farhana. So memang banyak watak dan benda tu buatkan cerita ni nampak serabut sikit. And then difficult story sebab benda ni tak menceritakan Islam dengan lebih dalam. So dia cerita dasar je. So benda tu boleh membuatkan orang-orang sama ada Muslim ataupun non-Muslim yang baca buku ni boleh salah faham dengan Islam tu sendiri. So anda rasa itu je untuk pros and cons daripada buku ni. Jadi untuk last sekali, anda harap semua orang dapatlah sesuatu daripada buku ni. And then kalau nak beli buku ni boleh je cari dekat internet, InsyaAllah jumpa je. And then buku ni agak pricey lah sebab benda ni daripada luar negara kan, daripada overseas. So dia agak pricey tapi dia sangat worth it lah anda kata, sebab kita baca banyak kali pun dia tak akan bosan, sebab dia macam kita nak faham cerita tu kita boleh baca banyak kali. Okay, and then anda recommend lah dekat siapa-siapa yang nak baca, boleh beli. And then kalau macam banyak kan, okay, kalau macam nak pinjam tu boleh je main jumpa ada, boleh je pergi dekat kelas anda cakap nak pinjam buku ni, InsyaAllah anda akan bagilah kalau tak ada orang pinjam masa tu. Okay, jadi tamatlah kita punya book review. Okay, sebelum anda akhirkan video ni, sedikit conclusion yang anda nak buat daripada buku ni dan juga daripada keseluruhan book review ni. Sebenarnya kita ni kena bersyukur lah kan, sebab kita lahir dekat negara yang aman, negara Malaysia yang mana negara kita mengamalkan agama Islam secara rasmi, yang mana tak ada halangan pun untuk kita mengamalkan agama Islam tu. Contohnya macam kalau kita solat 5 waktu pun okey je. And then kalau kita pakai tudung, kita menutup aurat pun biasa je, tak ada orang nak ejek ke, orang nak bully ke apa kan. So benda tu adalah satu nikmat yang sebenarnya kita kena syukur lah. Kadang-kadang kita ni rasa macam buat halal-balai je kan dengan kita pergi sekolah agama, and then benda tu memang sepatutnya kita muhasabah balik lah. Memang tak salah kan, kita ni manusia kadang-kadang ada juga buat kesilapan tu, tapi yang penting adalah kita muhasabah balik apa yang kita dah buat. Okay, jadi InsyaAllah tu saja daripada book review anda. Anda harap dapatlah sikit sebanyak ilmu daripada video ni, dan anda minta maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan daripada video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau ada rezeki untuk book review yang akan datang. Kejap. Ingat dah habis lah tu. Okay, jadi kalau antum dan antuna tengok dekat description box dekat bawah, ada satu link disediakan untuk quiz. Jadi antum-antuna bolehlah jawab, dan insyaAllah kita akan sediakan hadiah untuk pemenang quiz tersebut. Jadi good luck semua.